Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak murid kesayangan cikgu. Jadi, cikgu harap anda semua dalam keadaan sihat dan dalam keadaan baik. Dan cikgu harap juga untuk pembelajaran hari ini kamu terus bersemangat walaupun pembelajaran kita di dalam talian. Jadi, cikgu akan meneruskan kembali pengajaran cikgu yang lepas. Seperti mana yang kita tahu, kita belum lagi habis untuk topik 11 iaitu pengenalan set. Jadi hari ini cikgu akan menyambung kembali subtopik yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu memulakan pengajaran hari ini, cikgu ada video untuk kamu tonton. Jadi jomlah kita melihat sama-sama video ini. In all my years of fried cookery, I have never seen such a lovely group of patties. Especially you. Such perfection, from your little lettuce hair to your rosy ketchup cheeks, right down to your mustard smile. May I call you Patty? Something for you, from one friend to another. Baiklah. Cikgu dah tunjukkan video set induksi tadi, iaitu video apa? Ya, betul. Video SpongeBob SquarePants. Saya tahu awak semua memang minat dengan SpongeBob SquarePants ni. Cikgu pun minat juga. Cikgu pun layan juga kan? Okey, apa yang cikgu boleh simpulkan pada video tadi, iaitu macam apa yang kita seperti mana yang kita tahu, SpongeBob SquarePants ni adalah seorang pembuat apa? Pembuat burger. Ya, betul. Pandai pun awak semua ni. Okey, pembuat burger. Jadi, kalau kita nak buat burger tu, apa yang kita perlu? Apa yang kita perlu untuk membuat burger? Kita perlu roti, kita perlu daging, kita perlu apa lagi? Kita perlu sayur, kita perlu sos, kita perlu tomato untuk jadikan burger. Jadi, untuk melengkapkan sebuah burger tu, kena ada bahan-bahan yang cikgu nyatakan tadi. Betul kan? Okey, Kak. Contohlah, katakan tak ada daging. Jadi ke tak burger? Itulah cikgu cakap. Mestilah tak jadi. Jadi, untuk lengkapkan burger tu, mesti ada bahan-bahan dia kan untuk melengkapkan sebiji burger tu. Okey, pandai. Jadi, apa yang cikgu boleh simpulkan. Tetapi sebelum itu, sebelum kita masuk dengan pengajaran kita hari ini, cikgu akan imbas kembali kelas yang lepas, iaitu gambar rajah van dan set semester bagi suatu set. Kelas yang lepas kan kita belajar gambar rajah van dan set semester bagi suatu set. Okey, jom kita lihat. Okey, set semester ni apa yang cikgu katakan kelas yang lepas, iaitu set yang mengandungi semua unsur. Kita kena ingat, semua unsur set semester ni adalah set yang mengandungi semua unsur. Pandai. Pandai pun awak semua. Awak masih ingat kan kelas kita yang lepas. Jadi, set semester ini diwakilkan dengan menggunakan simbol. Ni simbol ni. Ni apa? Simbol apa? Simbol set semester. Okey. Seterusnya, gambar rajah van oleh bentuk geometri yang tertutup. Seperti mana cikgu cakap, gambar rajah van mestilah tertutup. Kalau tak tertutup macam mana? Kalau tak tertutup, orang tak panggil gambar rajah van lah. Okey, ingat tahu gambar rajah van. Bukan van sekolah yang awak datang, sekolah akan datang tu. Kan sekolah nak buka dah. Jadi awak boleh naik van lah. Tapi bukan van tu. Ni gambar rajah van. Okey. Lepas tu, satu titik di sebelah kiri bagi satu objek dalam gambar rajah van
menunjukkan objek itu adalah satu unsur bagi set. Awak masih ingat kan? Okey, cikgu tunjuk juga. Okey, ini adalah ini apa? Yang kotak ni, yang petak ni apa? Ini adalah pandai. Pandai ya anak murid cikgu semua ni. Ini adalah gambar rajah van. Okey, ni wajib tertutup. Okey. Lepas tu kita kena tandakan simbol ni. Simbol apa ni? Ya, simbol set semester bagi mewakili semua gambar rajah van ni. Kan cikgu dah cakap set semester ialah set yang mengandungi semua unsur. Jadi, seterusnya satu titik di sebelah kiri. Tengok. Untuk satu unsur bagi set, kita kena letak titik. Okey. Jadi, hasil pembelajaran kita hari ini, cikgu akan beritahu di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mengenal pasti dan menguraikan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan jelas dan mewakilkan hubungan suatu set dengan set semester, pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah van dengan tepat. Okey, untuk pembelajaran yang lepas, cikgu dah tekankan set semester dengan gambar rajah van. Jadi, hari ini, cikgu akan menerangkan set pelengkap. Sebab itu cikgu tunjuk tadi, video SpongeBob SquarePants tengah buat burger. Untuk buat burger tu, kena ada bahan-bahan untuk melengkapkan burger itu. Untuk menjadi burger, untuk jadi sebiji burger, kan mesti adalah pelengkap dia. Jadi, pelengkap dia adalah bahan-bahan dia. Okey, jadi seterusnya kita akan meneruskan pengajaran iaitu set pelengkap. Okey, apa itu set pelengkap? Okey, pelengkap bagi set A dalam set semester ni adalah apa? Simbol set semester kan. Okey, satu set yang mengandungi semua unsur yang bukan unsur A. Yang bukan unsur A. Awak kena ingat ni. Set pelengkap adalah semua unsur yang bukan semua unsur A. Macam set semester, semua unsur. Okey, kalau pelengkap, bukan unsur A. Jadi, simbol A prime digunakan bagi mewakili pelengkap bagi A. Okey. Hubungan antara set A dan pelengkap baginya, A prime boleh diwakili seperti gambar rajah van mereka. Awak kan dah ingat gambar rajah van. Okey, inilah gambar rajah van. Jadi, kita kena, cikgu tekankan sekali lagi. Nampak ni? Kita kena ingat. Yang ni jangan tertinggal untuk mewakili set semester. Okey, gambar rajah van mesti tertutup. Okey, ini adalah set A. Kita kena buat dalam bulatan. Okey, yang A prime ini, ingat. A prime ini adalah bukan unsur A. Selain daripada A, kita kena letak di luar bulatan A. Sebab ini adalah pelengkap kepada A. Sebab itu, kita lorekkan bahagian pelengkap A prime kan. Okey, seterusnya. Okey, misalnya cikgu bagi contoh untuk awak lebih faham. Okey, contohnya set semester B, C, D, E, F, G. Okey, set A dia C, F, G dan set A prime. A prime tu apa? Bijak. Set pelengkap iaitu B, D dan E. Okey. Seterusnya, okey. Dia kata hubungan antara set di atas boleh diwakili dengan gambar rajah van yang berikut. Okey, jom kita lihat. Okey, apa yang mula-mula kita kena buat? Kita kena buat gambar rajah van iaitu ni apa? Ni segi empat. Segi empat yang tertutup. Okey, contoh kalau awak buat tak rapat, tak tertutup. Jadi betul ke itu gambar rajah van? Bukan kan? Jadi kita kena buat tertutup iaitu mewakili gambar rajah van. Okey. Jangan lupa kita kena letak apa ni? Set semester. Awak kena wajib kena ingat. Set semester, gambar rajah van yang tertutup. Lepas tu kita kena buat yang mana dulu? Kita kena buat set A dulu ke set A prime dulu? Kalau macam contoh kita
cawan dengan apa, dia punya talam. Kita ambil yang mana dulu? Kita ambil yang kecil dulu, bukan? Okey. Kecil dulu kita ambil yang A prime. Okey, A prime adalah CFG. Okey, kita buat bulatan. Okey, ingat kita kena tanda bulatan ini untuk mewakili bulatan ini adalah set A. Okey, jadi kita kena buat, okey, kita tandakan iaitu set A. Di dalam set A ni ada unsur C, unsur F, unsur G. Kena ingat kita kena ada titik ni untuk mewakili sesuatu unsur. Okey. Untuk A kita sudah buat. Kita kena buat untuk A prime iaitu B, D dan E. Okey, B, D dan E ni kita kena buat dekat mana? Dekat luar daripada kawasan set A. Jadi kita kena letak dekat luar. Okey, B, set unsur B, unsur D, unsur E. Dia dekat luar daripada set A. Jadi sini adalah kawasan BDE. Okey, BDE ni apa? BDE adalah mewakili set A prime. A prime ni apa? Set pelengkap. Jadi BDE ini adalah set pelengkap kepada set semester ni. Okey, jom kita tengok contoh yang lain. Okey. Okey, ini penerangan yang tadi. Okey, ini adalah set semester iaitu diwakili dengan set 4 segi 4 tepat. Dia kena ada tertutup. Okey, faham. Okey, seterusnya setiap titik mewakili suatu unsur dan set A diwakili dengan bulatan. Kita kena buat bulatan. Okey, semua unsur A ditulis dalam bulatan. Kan cikgu kata tadi, semua set A kena ada dalam bulatan. Kalau di luar bulatan adalah unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Okey, seterusnya. Okey, contoh soalan. Okey, jom kita tengok contoh soalan untuk awak lebih memahami pengajaran cikgu. Okey, contoh soalan. Wakilkan pelengkap bagi setiap set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn dan lorekkan rantau yang mewakili pelengkap itu. Okey, tengok. Okey, sekarang set semester dia bagi huruf dalam kataan pembaris dan set untuk Q huruf dalam kataan baris. Jadi kita kena buat apa mula-mula? Kita kena buat gambar rajah Venn dan gambar rajah Venn ini harus diletak simbol, iaitu simbol set semester mewakili kesemua set di dalam ini. Kena ingat apa cikgu cakap tadi. Cikgu tekankan sekali lagi, gambar rajah Venn haruslah tertutup. Tertutup. Kena tertutup dan harus tandakan simbol set semester ni. Okey, jadi kita akan buat maksudnya, okey, untuk set Q. Set Q kini kena ada dalam bulatan. Wajib kena letak dalam bulatan. Jadi untuk mewakili dia, kita kena tandakan bulatan ni dengan Q. Untuk mewakili dalam bulatan ni adalah set Q. Okay. Apa yang ada dalam set Q? Unsur apa? Huruf B, huruf A, huruf R, huruf S, huruf I. Okey. Selain daripada itu, huruf apa ada yang tinggal? Huruf P, huruf E, huruf M. Kenapa cikgu letak luar? Sebab PEM ini adalah set pelengkap. Jadi Q prime adalah set pelengkap. Okey. Q prime set dia huruf P, huruf E, huruf M. Kenapa cikgu buat kat luar? Sebab PEM adalah set pelengkap. Okey. Jadi kita kena apa buat? Seterusnya kita kena lorekkan bahagian mewakili pelengkap itu selain daripada set Q. Set Q ni bukan set pelengkap. Ini adalah set Q. Set pelengkap dia di luar ini. Untuk melekapkan ke semua set semester ni. Okay, seterusnya kita pergi
Contoh soalan yang kedua iaitu kita wakilkan pelengkap bagi setiap set yang berikut dengan menggunakan gambaran Javan juga dan lorotkan rantai yang mewakili pelengkap itu. Okey. Tengok set semester ni dia bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak semua dah pandai dah mengira ni. Senang je kan? Okey, seterusnya dia bagi dekat sini set A. Okey, set A kat sini adalah nombor genap. Awak kena tahu nombor genap tu, jangan tanya cikgu. Alah, nombor genap ni mesti awak tahu lah kan. Nombor genap ini adalah 2, 4, 6, 8, 9. 9 datang dari mana? 9 ni dah nombor 9 ni nombor ganjil. Jadi 10. Jadi nombor genap kat sini 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, jadi kita kena buat apa dulu? Gambar Javan yang tertutup dan kita harus tandakan simbol untuk set semester. Okey, jadi dalam bulatan ini mewakili set A. Okey, nombor genap tadi apa? Nombor genap tadi nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8, dan nombor 10. Mesti awak ni bijak semua ni. Dah pandai dah semua anak murid cikgu ni. Okey, selain daripada tu kita tinggal nombor apa? Nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Nombor tu nak letak kat mana? Letak dekat luar kan? Okey, letak luar. 1, 2, 3, 2 pula. 2 tu apa? Nombor genap kan? Sorry cikgu tersasul sikit. Okey. 1, 3, 5, 7, 9. Tu je lah kan? Awak nak susun, tak kisah awak nak letak dekat sini ke, dekat sini ke. Nanti cikgu nak letak kat mana cikgu? Boleh ke saya letak sini cikgu? Saya letak sini cikgu, comel lah letak kat sini cikgu. Boleh, tak kisah awak nak letak mana-mana. Asalkan di luar daripada set A. Okey. Apa ni? 1, 9, 3, 5, 7 ni adalah set pelengkap. Jadi set pelengkap ni A prime. A prime ni apa? A prime ni adalah set pelengkap. Okey, 1, 3, 5, 7, 9. Okey, jadi kita lorotkan rantau yang mewakili pelengkap itu. Okey, jadi macam mana pembelajaran kita hari ini? Senang kan set pelengkap ni kan? So, apa yang cikgu daripada minggu lepas, cikgu ajar set semester, gambar Javan, dan hari ini cikgu habiskan dengan set pelengkap. Senang kan set pelengkap ni? Okey, jadi cikgu nak buat kesimpulan iaitu set pelengkap ini adalah yang berlarit ni apa? Yang berlarit ni, kawasan berlarit ini adalah P prime. P prime ni apa? P prime ini adalah set pelengkap. Yang P ni adalah untuk set P. Set P ni kenapa dia tak berloret cikgu? Mana boleh berloret? Yang berloret ni adalah hanya set pelengkap. Ingat cikgu tekankan sekali lagi, gambar Javan haruslah tertutup. Kena tandakan simbol set semester. Kita kena buat bulatan untuk set P. Kita kena tandakan juga huruf untuk menandakan ini adalah set P. Okey, selain luar daripada set P, ini adalah set pelengkap. Sebab tu kita berloret. Okey, pelengkap bagi P ialah P prime. Okey, itulah kesimpulan cikgu untuk kelas hari ini. Jadi, tidak lupa juga awak ni jangan main sangat. Kita belajar sikit. Belajar ada masa main, ada masa belajar. Masa main sejam, masa belajar 2 jam. Jadi, cikgu tambahkan latihan pengukuhan dalam buku teks muka surat 255, latihan latih diri 11.2A, nombor 2 dan muka surat 256, latih diri 11.2B dan nombor 2 juga. Ingat, buat tahu nanti kita bincang dalam grup WhatsApp dan awak boleh juga WhatsApp saya secara personal. Okey, jadi nampak tu. Yuhu. Okey.
Nanti WhatsApp refleksi anda dengan menggunakan template ini. Okey, ni nombor saya. Awak semua dah ada kan nombor saya? Okey, jadi awak gunakan template yang cikgu bagi ni. Awak kena letak nama, letak kelas. Okey, soalan pertama cikgu, perkara yang saya belajar hari ini. Okey, apa yang awak belajar hari ini? Awak tulis kat dalam WhatsApp. Okey, lepas tu seterusnya, apakah yang kamu paling suka dengan topik hari ini? Lepas tu, pilih emoji yang menggambarkan kefahaman anda untuk sesi pembelajaran hari ini. Awak semua kan suka kan main emoji-emoji ni. Ingat tahu awak pilih 3 emoji ni je, jangan main emoji lain. Okey, awak bagi kalau awak suka, awak yang ini. Kalau awak yang macam ni, ni masam. Okey. Jadi, tu je lah pengajaran cikgu hari ini. Saya harap awak semua faham. Jadi, kalau ada apa-apa yang awak tidak faham, awak boleh terus WhatsApp saya ataupun awak miss call saya dan saya akan call awak balik. Okey, jadi itulah pengajaran saya hari ini. Sebelum cikgu terlupa, nanti kelas yang seterusnya cikgu nak awak baca terlebih dulu sebelum kita belajar. Saya nak awak baca buku teks subtopik seterusnya, pembelajaran seterusnya iaitu apa? Kalau awak tahu. Subset. Nanti awak baca dulu dan masuk kelas baru awak mudah faham. Awak baca dulu, awak tak faham tak apa. Awak baca dulu. Lepas tu cikgu terangkan dalam kelas yang seterusnya. Okey, itulah daripada cikgu. Sekian, terima kasih.